Assalamualaikum. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan hak istri dalam isu pasangan yang tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Syami binti Sansu, dan rakan saya Farida binti Baba dan juga Mardia binti Muhammad Syukri. Dalam mana-mana pernikahan, setiap pihak sama ada suami ataupun istri akan mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing. Hak dan tanggung jawab tersebut adalah amanah dan perlu disempurnakan dan mesti diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Hak dari sudut bahasa ini adalah benar, kebenaran, kuasa ataupun sesuatu ataupun untuk membuat sesuatu, dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Manakala dari segi istilah pula, hak ini adalah sesuatu yang dapat dipunyai ataupun dikuasai, baik yang berupa benda maupun yang berupa wewenang, dan juga kewajibannya ialah sesuatu yang perlu diberikan, baik yang berupa benda maupun yang berupa perbuatan. Manakala bagi nafkah pula ini dari segi bahasa adalah yang bermaksud mengeluarkan, yaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarga. Manakala dari segi istilah pula dari segi syarat pula adalah bermaksud makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Hukum nafkah ini adalah satu kewajiban bagi seorang suami ke atas istrinya, sama ada istrinya berkemampuan maupun sebaliknya, dan kewajiban ini juga tidak akan pernah luput sekalipun. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun genap, yaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, seseorang itu hanya diwajibkan memberi nafkah sekadar kemampuannya untuk memenuhi keperluan tanggungannya. Seterusnya, bentuk nafkah ini terbagi kepada dua, yaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin, yang menjadi kewajiban ke atas suami untuk melaksanakannya mengikut kebiasaan dan kemampuannya. Nafkah zahir ini meliputi soal makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan keperluan-keperluan asas yang lain secara sederhana mengikut kelaziman, keadaan tempat dan kemampuan yang selayaknya bagi suami. Manakala nafkah batin pula adalah dalam bentuk memberikan kasih sayang, belas kasihan dan layanan seksual bagi memenuhi keperluan istri. Seterusnya, terdapat beberapa keadaan istri itu berhak menerima nafkah daripada suaminya. Antaranya ialah suami istri yang terikat dalam akad nikah yang sah. Dengan kata lain, pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Istri bersedia menyerahkan diri kepada suaminya. Istri tidak menolak untuk tinggal di mana suaminya inginkan, dan melainkan ia membawa kemudaratan kepada dirinya, harta benda dan marwah. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dan terakhir pula adalah istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Manda akan menyambung pembentangan dengan berkenaan dengan faktor ataupun punca pengabaian nafkah kepada isteri berlaku. Yang pertama adalah pengabaian kepada pendidikan dan pengamalan Islam dalam keluarga itu sendiri. Islam merupakan tunjang utama dalam kehidupan, bukan sekadar melibatkan ibadah-ibadah yang diwajibkan sahaja, malah termasuk juga daripada sudut tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Islam ke atas setiap anggota keluarga. Setiap suami ataupun bakal suami hendaklah mempelajari ilmu agama dari masa ke semasa, kerana mereka inilah yang akan menjadi ketua dalam sebuah keluarga. Sabda Rasulullah yang bermaksud menuntut ilmu merupakan kewajipan ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap daripada kita hendaklah sentiasa menuntut ilmu walau apapun taraf yang kita ada sekarang. Adalah kurang memahami tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah. Setiap hak dan tanggungjawab telah digariskan dengan jelas dalam Islam. Namun tidak semua memahami hak dan tanggungjawab yang telah ditaklifkan kepada mereka. Hal ini menyebabkan banyak hak-hak yang terabai dan tidak dijayakan dengan sempurna. Contohnya, seorang suami bukan sahaja diwajibkan untuk melakukan tanggungjawab secara zahir, malah juga secara batin.
Hal ini bersesuai dengan firman Allah dari surah At-Talaq ayat yang ke-7 yang bermaksud, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya sekadar yang ia mampu, dan Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar dengan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, tunaikanlah kewajipan sekadar yang kita mampu kerana Allah tidak akan memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Mungkin terjadi akibat daripada pengabaian nafkah. Yang pertama adalah pergaduhan. Hal ini mungkin terjadi apabila perasaan tidak puas hati wujud akibat tidak menunaikan kewajipan oleh pihak suami. Rasa yang dipendam terlalu lama ditambah juga dengan masuk campur daripada pihak ketiga sama ada secara langsung ataupun tidak langsung boleh menyebabkan pergaduhan. Kehidupan rumah tangga juga menjadi tidak harmoni. Hadis daripada Muawiyah Al-Qushari berkata yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah SAW dan bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Rasulullah SAW menjawab, berikanlah mereka makan sama seperti apa yang kamu makan. Berikanlah mereka pakaian sama seperti yang kamu pakai. Dan janganlah kamu pukul serta hina mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, tunaikanlah kewajipan, elakkan pergaduhan. Kesan yang kedua adalah penceraian. Sebelum perceraian itu benar-benar berlaku, kebiasaannya kedua-dua belah pihak akan dipanggil oleh pihak mahkamah untuk diberikan nasihat sebelum disuruh berbincang dengan ahli keluarga masing-masing untuk mencari jalan penyelesaian. Namun Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya ada dua. Sesudah itu, ia boleh merujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan dengan cara yang baik. Penceraian adalah jalan yang terakhir jika semua usaha untuk memulihkan perkahwinan gagal. Hal ini kerana penceraian boleh mengganggu emosi dan jiwa seseorang dan juga boleh memberi kesan dan implikasi yang negatif kepada keluarga dan juga mereka yang terdekat. Nusyuz seorang suami. Nusyuz adalah sikap tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau isteri. Nusyuz suami merupakan perbuatan buruk yang dilakukan suami terhadap isteri seperti meninggalkan segala tanggungjawabnya. Hukum nusyuz tidak tertakluk kepada isteri sahaja, malah ia juga berlaku kepada seorang suami apabila seorang suami itu tidak memberi hak dan tanggungjawab kepada isterinya dari segi zahir dan batin seperti tidak memberi nafkah serta melakukan kezaliman. Dalam surah An-Nisa ayat 128, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, iaitu kedekut. Tindakan isteri kepada suami yang nusyuz adalah isteri hendaklah bersabar serta menasihati tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Suami isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Isteri berhak menasihati suami agar kembali bertanggungjawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Jika keadaan masih lagi belum berubah dan tidak berjaya menasihatinya, maka isteri boleh menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya kepada hakim. Isteri hendaklah memberi amaran kepada suami tentang balasan perbuatan zalimnya. Jika suami berubah baik, itulah sebaik-baiknya. Jika tidak, dia hendaklah mengadu kepada hakim untuk mendapat haknya. Hal ini kerana hakim diwujudkan untuk mengembalikan hak kepada yang berhak disebabkan isteri tidak mampu untuk mendapatkan haknya. Namun jika suami masih lagi mengulangi perbuatannya, maka isteri boleh meminta hakim mengenakan hukuman terhadap suaminya. Sekiranya masih lagi tidak dapat diselesaikan, maka wakil bagi kedua-dua belah pihak perlu mengadakan perbincangan berkenaan hala tuju rumah tangga pasangan tersebut.
Sekiranya peranan hakim masih lagi tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hendaklah memanggil wakil yang dipercayai dari kedua-dua pihak bagi menyelesaikan permasalahan ini, sama ada mendamaikan keduanya atau memisahkannya. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35 yang bermaksud, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yaitu suami dan isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, yaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Kesimpulannya, suami dan isteri wajib meningkatkan pengetahuan mengenai ilmu rumah tangga agar tidak berlaku sebarang masalah yang tidak diingini seperti isu pemberian nafkah. Permasalahan yang timbul dalam sesebuah keluarga perlu merujuk kepada pihak-pihak yang berpengalaman dan berpengetahuan. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan antara suami dan isteri. Pasangan suami dan isteri yang memahami tugas dan tanggungjawab serta realiti kehidupan, seterusnya mempunyai persepahaman dan toleransi di antara suami isteri, akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Sekian dan terima kasih.